Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kerana Dialah Allah yang memberkati. Dialah Allah yang membentuk hidup. Dialah Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Bahkan hari ini melalui bab 4 di dalam Keluaran kita boleh nampak Allah itu sebenarnya Allah yang melakukan mukjizat. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkaulah sumber kekuatan kami sepanjang hari yang baru ini. Kami yakin semakin kami mengenali Engkau, semakin hati kami akan bersuka cita. Kerana wow, ya, itulah Allah yang kami percaya. Bapa, kami mohon biarkanlah apabila kami membukakan firman-Mu, Engkau juga membuka minda kami, bukalah mata rohani kami untuk menampak kerja Tuhan, untuk mengenali siapakah Engkau. Terima kasih kerana Engkaulah Allah yang melakukan mukjizat. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari, apabila Musa terus menerus kata, aku nak uliewai, aku nak butai tu, aku nak kalas kur tu. Saudara dan saudari, apabila dia terus menerus masih ragu-ragu lagi di depan Tuhan, Tuhan menjadikan mukjizat melalui Musa sendiri supaya dia lebih yakin, lebih berani dan boleh memulakan kerja yang disuruh oleh Tuhan. Nah, saudara dan saudari, di sini kita lihat sebelum Musa pergi jumpa dengan Firaun, sebenarnya Tuhan telah pun membuat praktis dengan dia. Demo dulu. Bagaimana mukjizat yang akan dilakukan. Nah, di sini kita lihat ayat 3. Ayat 3, Tuhan berfirman, campakkanlah tongkat itu ke tanah. Apabila Musa mencampakkannya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Musa berundur untuk menjauhi ular itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, dekatilah ular itu dan peganglah ekornya. Musa menghampirinya dan menangkap ekor ular itu. Lalu ular itu berubah menjadi tongkat semula. Wow! Mukjizat pertama yang dilakukan oleh Musa sendiri sebagai demo ataupun sebagai rehearsal, raptai adalah tongkat menjadi ular. Dan kemudiannya ular menjadi kembali tongkat. Saudara dan saudari, ini mukjizat yang dilakukan melalui Musa, ya. Dan mukjizat kedua ayat 6, Tuhan berfirman lagi kepada Musa, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Musa berbuat begitu. Dan ketika dia menarik tangannya keluar, tangannya putih sekali kerana kena penyakit kulit yang menyerikan. Kemudian Tuhan berfirman, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu sekali lagi. Musa berbuat begitu. Dan ketika dia menarik tangannya keluar, wow, tangannya sudah sembuh dan sehat seperti seluruh badannya. Nah, saudara dan saudari, mukjizat yang kedua ialah tangannya sehat menjadi tangan putih ataupun tangan yang berpenyakit kulit. Dan seterusnya,
tangan yang putih berubah kembali menjadi tangan yang sehat. Saudara dan saudari, tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Tangan sehat jadi tangan yang putih, tangan putih jadi tangan yang sehat. Mukjizat, dua mukjizat sebagai demo ataupun raptai sebelum berjumpa dengan Firaun. Apakah tujuan? Kenapa Tuhan mahu melakukan mukjizat melalui Musa? Satu tujuannya cukup jelas yang dinyatakan di ayat 5, ayat 8, ayat 31, yaitu Tuhan berfirman ayat 5, berbuatlah demikian untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahawa aku Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu untuk membuktikan kerja Allah. Dan ayat 8 kata apa? Tuhan berfirman, jika mereka tidak mahu percaya kepadamu atau tidak yakin setelah melihat mukjizat yang pertama, maka mukjizat yang kedua akan meyakinkan mereka. Nah, mukjizat ini yang pertama meyakinkan Musa sendiri. Yang kedua, meyakinkan umat Israel. Sehingga ayat 31 kata apa? Mereka percaya lalu sujud menyembah apabila mendengar bahawa Tuhan sudah memperhatikan mereka dan melihat segala penderitaan mereka. Nah, saudara dan saudari, satu tujuan mengapa Tuhan melakukan mukjizat. Tujuannya jelas, yaitu membantu manusia untuk mempercayai kepada Allah. Nah, saudara dan saudari, ini diperlukan apabila manusia tidak ada cara lain ataupun tidak ada saluran lain untuk nampak kerja Allah ataupun untuk mengenali Allah. Ini banyak berlaku kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama. Banyak mukjizat berlaku melalui Musa dan nabi-nabi yang lain. Kan? Betulkah? Ini kerana pada waktu itu firman Tuhan, wahyu Tuhan belum disampaikan dengan jelas secara bertulis melalui Alkitab. Nah, saudara dan saudari, pada waktu itu Tuhan banyak melakukan mukjizat. Nah, saudara dan saudari, tetapi hari ini kita nampak mukjizat mungkin tidak berapa diperlukan lagi. Kenapa? Kerana firman Tuhan, wahyu Tuhan sudah lengkap melalui seluruh Alkitab ini. Sudah lengkap. 66 surat di dalam Alkitab telah pun jelas menyatakan kehendak Allah ataupun perintah Allah, wahyu Allah. Sudah lengkap. Jadi tidak semesti diperlukan mukjizat itu pada hari ini. Namun, kita lihat secara prinsipnya, mukjizat itu selalu dilakukan melalui manusia. Ya, dalam Perjanjian Lama melalui Musa ataupun nabi-nabi lain untuk mengesahkan perlantikan, untuk meyakinkan umat Israel. Nah, saudara dan saudari, ayat 6, apabila Allah suruh Musa melakukan mukjizat itu, ayat 6 kata, Musa berbuat begitu. Dan sekali lagi di ayat 7, Musa berbuat begitu. Wow, dua kali di sini ulang-ulang bahawa bila Allah suruh Musa melakukan mukjizat itu, Musa tidak kata, ayo, bolehkah? Saya belum lagi praktis, belum pernah belajar macam mana saya buat mukjizat. Siapakah saya? Dia tidak cakap sedemikian. Musa berbuat begitu. Saudara dan saudari, ini bermakna apabila manusia sanggup, Allah boleh menjadikan mukjizat melalui manusia. Nah, saudara dan saudari, ini kita nampak dalam sejarah, ya, dalam sejarah banyak tokoh Alkitabiah, tokoh dalam Alkitab. Mereka telah pun melakukan banyak tugas yang di luar kemampuan ataupun di luar jangkaan manusia, ya. Dan semua itu kerana orang itu sanggup melakukan sedemikian dan Tuhan menjadikan mukjizat melalui mereka. Nah, saudara dan saudari, saya ingin bacakan juga Matius 13 ayat 31 hingga 33. Di situ ada dua perumpamaan yang menjelaskan mukjizat Allah. Ayat 31, Matius 13 ayat 31 berbunyi sedemikian. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti sebutir biji sawi yang diambil oleh seseorang lalu ditanam di ladang. Biji sawi adalah benih yang terkecil, tetapi apabila tumbuh menjadi lebih besar daripada segala tanaman,
tanaman itu menjadi pokok sehingga burung datang membuat sarang pada cabangnya. Pada waktu itu biji sesawi adalah barang yang paling kecil di masyarakat Palestin itu. Nah, saudara dan saya, perkara yang paling kecil biji sesawi itu, walaupun paling kecil, Tuhan boleh menyatakan mujizatnya untuk menumbuhkan yang paling kecil itu menjadi pokok yang paling besar sehingga boleh menjadi sarang untuk burung-burung itu. Wow, yang paling kecil setelah menjadikan mukjizat boleh menjadi yang paling besar. Itu adalah mukjizat yang Allah boleh lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Tetapi bila mukjizat dilakukan, Allah mengharapkan manusia bekerjasama dengannya. Kenapa kita cakap macam tu? Ayat seterusnya, ayat 33. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seorang wanita mengambil sedikit ragi, lalu mencampurkannya dengan 40 liter tepung sehingga adunan itu naik. Saudara dan saudari, wow. Ragi yang kecil dengan satu malam sahaja boleh bertumbuh menjadi tepung yang banyak, mie yang banyak untuk satu kenduri yang boleh muat 300 orang. Saudara dan saudari, mengapa ragi yang sedikit boleh muat untuk 300 orang? Mukjizat itu berlaku melalui siapa? Melalui seorang wanita. Seorang wanita mengambil sedikit, buat dia. Ambil sedikit, buat dia. Sepanjang malam wanita itu melakukan perkara yang sama, berusaha. Akhirnya sikit-sikit ragi itu boleh membuat mie untuk 300 orang. Wow, mukjizat Allah kah? Betul, amin, mukjizat Allah. Tetapi melalui kerjasama manusia juga. Jadi saudara dan saudara, dua perumpamaan ini secara bergabungnya menceritakan bahawa Allah selalu melakukan mukjizat dan Allah menginginkan manusia bekerjasama dengannya untuk melakukan mukjizatnya. Nah, saudara dan saudari, hari ini sebenarnya saudara dan saudari, saya yakin Allah masih lagi melakukan mukjizat. Dan ada orang Farisi tanya kepada Yesus, tunjukkanlah mukjizat untuk kami. Yesus kata apa? Mukjizat yang paling besar adalah mukjizat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, mukjizat 3 hari ini adalah mukjizat yang paling besar dalam sejarah. Ya saudara dan saudari, Yesus telah pun mati di atas kayu salib untuk dosa kita dan 3 hari kemudian bangkit semula daripada kematian. Ini adalah mukjizat yang paling besar dalam sejarah. Amin. Kalau mukjizat yang paling besar ini pun tidak boleh meyakinkan kamu, apalagi yang boleh buat saya pun tak tahu. Bukan kerana mukjizat Tuhan tidak berkuasa, tapi kerana hati kamu yang terlalu keras untuk tidak percaya kepadanya seperti Raja Firaun. Nah, saudara dan saudari, sebenarnya pada hari ini Tuhan terus-menerus untuk melakukan mukjizat. Walaupun tidak begitu ketara, tidak begitu kerap. Tetapi saudara dan saudari, bagi saya, mukjizat yang paling ketara, yang paling nyata adalah hidup Anda. Betul tak? Hidup kamu dan saya. Bagaimana orang yang sejahat saya ini pun boleh diubahkan oleh Allah. Ini adalah mukjizat yang paling besar pada hari ini. Amerika. Jadi saudara dan saudari, saya yakin Tuhan telah pun menjadikan dan terus-menerus menjadikan mukjizat melalui hidup manusia. Bukan sahaja kita diselamatkan, tetapi melalui kerja-kerja yang kita lakukan. Orang yang semudah saya ini, orang yang tidak pandai seperti saya ini, pun boleh melakukan kerja-kerja sedemikian. Bagi saya itu mukjizat. Saudara dan saudari, walaupun ramai orang rasa pastor pasti sangat pandai berkhutbah. Betul tak? Wah, ya mereka ini profesional lah, pastor lah. Memang pandai berkhutbah. Itu adalah mangkuk mereka, mangkuk besi mereka. Kalau mereka tidak pandai berkhutbah, tak dapat jadi pastor. Jadi orang semua ingat, pastor semua senang-senang boleh berkhutbah. Betulkah? Betulkah macam itu? Saudara dan saudari, saya masih ingat apabila saya mengikuti kelas pengkhutbahan. Kali pertama saya berkhutbah dalam kelas.
saya dapat markah baru 60 lebih ataupun 70 markah. Sangat malu saya. Paling rendah dalam kelas. Tapi saudara dan saudari, setelah itu saya baru perhatikan bahawa saya tidak boleh bersandar kepada kepandaian diri saya yang dulu bersyarahan, yang dulu perbahasan. Itu semua tak boleh pakai. Sekarang Tuhan mahu mengosongkan saya dan melatihkan saya sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Dan hari ini saudara dan saudari, setiap kali berkhutbah di pentas, sebenarnya saya sangat takut. Saya pun takut. Saya pun nervous untuk berkhutbah. Tapi setiap kali selepas berkhutbah, saya boleh kata, wow, haleluya, meh. Inilah mukjizat Allah pada pagi ini. Aminkah? Bukan senang, bukan mudah, bukan otomatik boleh berkhutbah. Tetapi kuasa Allah yang menjadikan mukjizat ini. Aminkah? Saudara dan saudari, saya pun yakin ramai di antara kita bila disuruh buat satu tugas, ayah, kamu ada banyak alasan, betulkah? Ayah, pastor, saya tidak pandai. Nenek suruh dia, nenek suruh orang muda, nenek dia cikgu, bah, dia pandai daripada saya. Saya ini tidak pandai apa-apa. Saya tidak mampu. Saudara dan saudari, ya, mungkin kita juga banyak takut-takut bila disuruh melakukan tugas seperti Musa. Banyak berdalih, banyak alasan, banyak ragu-ragu. Tapi saudara dan saudari, apabila kita belajar seperti Musa, berbuat sebegitu, berbuat demikian, taat kepada panggilan, lakukan saja, maka, wow, saya yakin Musa sendiri pun terperanjat. Bagaimana tangan itu boleh berubah? Bagaimana tongkat itu boleh berubah? Wayu, dia pun tidak boleh percaya bahawa itu dilakukan melalui tangannya sendiri. Ya saudara dan saudari, bukan kita yang lakukannya, tetapi Allah yang melakukannya. Amin. Suatu kali saya pergi ke pusat jantung di Kuching untuk caroling, dan saya caroling kepada seorang bekas jemaah saya dari Miri. Dia tunggu operation di sana. Saudara dan saudari, saya seperti biasa, saya caroling dan saya berdoa untuk dia. Wow, saudara dan saudari, beberapa hari kemudian, lepas dia operation, dia call saya. Dia panggil saya pergi jumpa dia di hospital. Dia cakap, pastor, kamu tahukah? Hari itu kamu doa untuk saya. Saya seumpama ada satu kepanasan dari kepala sampai kaki. Dan saya rasa heran. Lepas saya keluar daripada operation, saya menangis. Menangis bukan kerana sakit. Menangis kerana langsung tidak sakit. Dia kata, wayu, betapa besarnya, betapa indahnya kasih Tuhan, dia kata. Bagaimana operation jantung, sikit sakit pun tak ada. Wow, dia kata, memang saya mengalami kuasa mukjizat daripada doa kamu. Saudara dan saudari, haleluya kah? Haleluya. Saya ini langsung tidak pernah belajar bagaimana menyembuhkan pesakit. Tak pernah. Tapi doa itu pun bukan kerana saya kuat. Doa itu terjadi kerana Allah yang mengabuli doa. Amin. Allah melakukan mukjizat. Amin. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui manusia yang sanggup berbuat demikian. Jadi saudara dan saudari, hari ini saya galakkan saudara dan saudari. Bukan sahaja pastor, tetapi setiap kita anak Tuhan, kita diberikan kuasa berdoa. Dan bila kita berdoa kepada Tuhan, mukjizat itu nyata. Betul tak? Seperti lagu yang kita nyanyikan selalu kan? Mukjizat itu nyata. Betulkah? Apabila kita berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan kerana doa kita kuat, tetapi Allah yang mengabuli doa itu kuat dan boleh melakukan mukjizat. Nah, saudara dan saudari, hari ini biarlah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita yang boleh. Aku tak nak ulih. Tuhan ulih. Amin. Jadi saudara dan saudari, saya yakin Tuhan masih boleh melakukan mukjizat melalui manusia. Asalkan kita sanggup. Biarlah kita get ready. Biarlah kita selalu peka kepada Tuhan dan selalu mempersiapkan diri. Apabila dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan ragu-ragu. Buat saja. Pergi saja. Dan lepas kamu melakukannya, kamu kata, wow, mukjizat itu. Memang mukjizat. Amazing. Kerana melalui, kalau ikut kemampuan diri,
memang kita tidak mampu. Tetapi Tuhan mampu. Kerana Allah itu Allah yang melakukan mukjizat. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami betul-betul bersyukur. Kerana sebenarnya kami sedang berada di bawah kasih karunia-Mu. Setiap hari sebenarnya Engkau telah pun melakukan mukjizat di atas hidup setiap orang. Dan banyak orang diubahkan hidup mereka. Banyak bekas penagih dadah bertaubat. Dan hari ini menjadi orang yang sangat berguna. Banyak banduan-banduan dalam penjara bertaubat oleh kerana Engkau. Nah, Bapa kami di syurga, kami mohon agar Engkau menambahkan iman kami. Supaya apabila kami dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, biarlah kami seperti Musa berbuat sedemikian. Supaya kami boleh nampak mukjizat Allah melalui kami. Terima kasih Bapa. Pakailah kami pada zaman ini. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarlah hari ini Anda melihat mukjizat Allah melalui kamu dan orang di sekitar kamu. Amin.